First of all, kita ambil masa. Macam biasa, kita semua kena minta apa kita nak minta. Kita doa. Saya bagi semua 2 minit. Kita minta apa kita nak minta malam ni. Lepas tu kita start. Mulakan sekarang. Dah settle, semua komen done. Okay, so macam mana homework? Imran bagi homework apa itu? Imran bagi homework apa? Apa dia, Gap? Imran bagi homework apa itu? Yang task kedua tu identify breakout zone dengan identify accurate. Identify auto-accurate. Betul. Mantap. Okay, so Mia, kalau tak clear ke, suara kacau ke, bagi tahu Got it. Alright, so bismillah. So kita mulakan session kita malam ni. Tak lama. Okay. Macam biasa saya akan tetap Okay, macam biasa saya akan tetap, kita akan mention lah. Sorry. Dia punya session malam ni macam biasa, kita akan tetap identify ataupun kita akan kenal pasti breakout lah. Breakout tu macam mana, apakah perlakuan yang dilakukan oleh breakout ni. Okay, so siapa dekat sini yang belum faham lagi bentuk breakout macam mana? Siapa lagi yang belum faham, yang belum tahu ataupun yang tak pernah breakout ni macam mana? Cuba korang bagi tahu. Apa Azwan tak tahu lagi bentuk breakout macam mana? Tak tahu lagi bentuk breakout macam mana? Okay, siapa yang tak tahu? Siapa yang tak tahu? Siapa yang tak tahu, yang betul-betul tak tahu bentuk breakout tu macam mana? Sebab saya harap semua orang jelas lah. Saya harap semua orang jelas bentuk breakout tu macam mana. Bentuk breakout tu seperti apa. Kalau ada yang baru masuk kita punya session hari ni, korang kena dengar lah benda ni. Kena dengar benda ni, lepas tu kena ambil tahu lah. Kena ambil tahu, kena ambil pot. Tak boleh ingat benda ni biasa-biasa. Okay, so saya nak tanya, siapa yang rasa dia akan trade besok? Siapa yang rasa dia akan trade besok? Ataupun minggu ni dia nak full blast trading? Siapa rasa? Okay, so dengar. Okay. Dengar dan tengok dan faham. Okay. So kita akan fokus dekat mana? Kita akan fokus dekat breakout saja. So breakout punya SOP macam korang
jelas pada minggu lepas. Okay. Kita cuma ada 3 SOP je. Saya tak nak bagi tahu apa. Semua orang dah tahu 3 SOP tu. Siapa yang belum tahu, korang tengok balik session kelas kita last week. Okay, so sebelum saya nak mulakan trading, ataupun sebelum saya nak mulakan trade, ataupun saya nak enter market pada hari-hari yang saya nak masuk, which is kalau kita semua bersepakat untuk masuk untuk trade besok, untuk entry besok, untuk enter the market besok, kita kena tahu lah. Kita kena tahu 3 benda ni. Okay. First of all, ingat balik apa itu SOP full margin, apa itu SOP breakout. Kemudian, pastikan kita ada beberapa account ataupun account yang strong. Account yang strong untuk kita masuk market tu lah. So contohnya kalau macam saya rasa saya nak masuk market start daripada hari Isnin tu, saya nak gunakan 500 USD, so saya kena make sure account saya tu strong untuk menampung segala risiko, segala SL yang bakal dihadapi. So saya kira lah risk and reward ratio. So benda tu kita akan explain sekejap lagi. Lepas tu, sebelum kita nak mulakan enter ataupun kita nak masuk market tu, kalau macam saya biasanya hari Ahad, saya akan make sure saya ada marking beberapa pair lah untuk kita trade, which is saya akan marking semua setup breakout. Lepas tu kita get ready lah untuk masuk market tu besok. So kita dah mapping siap-siap. Okay, so inilah benda yang kita akan kongsi pada hari ni. Okay, so first of all saya nak ajak siapa-siapa yang nak mapping bersama-sama saya ataupun nak tengok macam mana saya marking setup saya. Lepas tu macam mana kita nak make sure kita fokus dekat pair tu je minggu tu. Siapa? Okay. Okay, so first of all, sebelum kita nak mapping, saya percaya semua orang ada favourite pair dia. Okay, so saya dekat sini saya akan tulislah beberapa favourite pair saya. Okay, kenapa saya tulis? Sebab saya tahu lah ini adalah pair-pair yang saya nak monitor. Minggu ni saya nak monitor. Okay. USD CAD. Okay, so kita akan mapping bersama-sama. Lepas tu kita akan belajar macam mana cara mapping yang paling senang lah kalau ikut cara saya, insyaAllah. Okay, so siapa yang ready, bagi tahu korang ready. Okay, kita akan mulakan dengan goal dulu. Okay, kita akan mulakan dengan goal. Hari ni kita semua nak belajar, kita semua nak ada imagination. Kita nak semua orang ada imagination yang logik untuk korang imagine ke mana price ni nak pergi, kenapa dia nak pergi situ, kenapa dia nak pergi situ, dia cari apa. So benda ni yang malam ni kita akan train, dan benda ni kita akan lakukan banyak-banyak kali. Okay, so first of all, siapa-siapa yang terlepas session saya sebelum ni, make sure korang tengok balik video tu, sebab video tu penting lah. Dan kenapa video tu direkod adalah untuk korang backtest bersama-sama. Sebab apa? Setiap kali saya habis kelas pun saya sendiri backtest video saya. Saya ingat balik apa yang saya termiss nak bagi tahu korang. Okay, so saya harap korang pun buat benda sama lah. So semua orang boleh buka goal. Okay, so untuk kita masuk market tu, untuk kita masuk market tu minggu tu, ataupun kita plan nak masuk market tu besok hari Isnin, of course lah kita kena ada planning. Sebab itulah korang ada dalam ni. Kita nak semua ada planning. Saya bukan
Saya bukan jenis orang yang Isnin saya tahu saya akan bagi signal lah, lepas tu Isnin itulah saya mapping. Isnin itulah bangun tidur baru nak fikir-fikir nak mapping apa benda semua. Lambat. Okay, so sekarang ni semua orang ada masa yang sama macam saya, Sabtu Ahad. Cumanya kita mapping ni tak perlulah berjam-jam pun, mapping ni sekejap je. Mapping ni sekejap je. Kita cuma nak buat perkara-perkara yang saya lakukan ataupun tips-tips macam mana korang nak mapping. Semua orang clear ke tak? Korang dah ready ke belum? Okay, so first of all, korang kena tahu, okay, untuk mapping lah, okay, untuk mapping ni ataupun mana korang nak treat ni, wajib setup tu datang pada weekly, daily ataupun H4. Okay, janganlah mapping dekat H1, M15 dan sebagainya. Kalau dekat H4 kita tak nampak, baru kita pergi H1. Okay, kalau H4 tu dia punya structure candle tu macam susah nak baca, then only you go to H1 untuk korang nampak benda tu lagi precise. Okay, so semua orang clear tak? Suara saya clear tak? Okay, so masa kita nak mapping ataupun macam mana kita nak belajar untuk jadi seorang trader yang ada plan, macam ni lah, korang tengok benda ni. Okay, first of all semua orang kena tahu kita nak cari setup dekat weekly, daily ataupun H4 sahaja. Okay, lepas tu kita nak mapping apa ni? Kita nak cari setup apa ni? Of course lah, kita akan cari breakout setup. Okay, weekly, daily, H4. Lepas tu korang kena tahu lah yang korang nak mapping ni, semua nak mapping apa? Kita nak mapping breakout setup. So apa dan kenapa korang kena marking breakout setup ni? Sebab apa? Supaya kita tahulah yang kita nak fokus dekat breakout je. So kalau kita dah mapping malam ni, besok kerja dah apa? Besok tunggu price tu sampai dalam zone korang. Then only you make a decision whether you want to buy or you want to sell. Simple. Price dah sampai dalam zone, kita semua akan buat decision sama ada kita nak buy ataupun kita nak sell. Okay, jelas kan? Clear? Okay, so first of all, kita nak identify breakout senang je. Okay, nak identify breakout tu senang je. Okay, breakout tu mestilah berbentuk macam ni. Breakout tu mesti bentuk macam ni. Clear tak? Itu untuk buy lah. Okay, nanti kita akan lukis cantik sikit lagi. Okay, so saya repeat balik, bentuk-bentuk yang saya trade adalah bentuk-bentuk macam ni je. Buy, simple. Okay, lepas tu kita ada apa? Kita ada downtrend. Okay, ni downtrend lah. Okay, so yang ni sell. Kenapa? Reason dia kenapa? Breakout, resistance. So itulah sebab kenapa dia buy. Simple. Okay, kalau sell sebab apa? Breakout, support. Simple. Okay, ini semua support, ini semua support, ini pun semua support. Bentuk dia kena macam tu. Okay, sama juga ni buy. Okay, ni R, ini R, ini pun R juga. Simple. Saya nak tanya semua orang, boleh imagine tak? Faham tak? Faham tak bentuk-bentuk ni? Faham tak bentuk-bentuk ni? Ni simple je. Bukannya advance pun.
Okay, so senang. Kita nak make sure semua orang tahu bentuk-bentuk macam mana kita nak trade. Dua bentuk ni je yang kita nak trade ni. Dua bentuk ni je yang kita nak trade. Faham tak? Apa yang susah pun nak cari setup. Kita carilah setup yang bentuk dia macam ni. Cari setup yang bentuk dia macam ni. Betul? Okay, so lagi satu kita ada apa? Lagi satu kita ada auto accurate. Auto accurate ni bentuk dia macam mana? Auto accurate ni bentuk dia macam mana? Okay, kalau dia nak sell, okay, ataupun kalau dia nak buy lah, saya buat bentuk dia nak buy dulu. Okay, ada breakout, betul? Ada breakout. Okay, kita akan marking zone breakout. Okay, jelas ada breakout kat situ. Lepas tu price datang balik dalam zone breakout, dia bagi buy. Betul? Dia bagi buy. Okay, datang lagi sekali, dia jadi apa? Auto accurate. Datang lagi sekali, kali kedua touch dalam zone breakout. Kali kedua touch dalam zone breakout, auto accurate, fly saja. Okay, lepas tu kita ada apa? Okay, lepas kita ada apa? Auto accurate ni apa? Auto accurate ni second time masuk zone breakout. So maksudnya apa? Second time masuk zone breakout ni, kita boleh tekan je lah, jangan risau lah. Sebab apa? Second time tu dah auto accurate. Faham tak? Second time dia masuk dalam zone breakout, itu adalah auto accurate. So maksudnya nak tak nak dia kena jalan juga. Nak tak nak dia kena jalan juga. Okay, so kita ada apa pula selepas tu? Kita ada, kalau ni tengah buy, dia dah break. Okay, once dia break, dia fly, datang balik nombor 1. Dah fly, betul? Datang kali kedua, nombor 2, auto accurate. Lepas tu kalau nombor 2 bagi breakout, kalau nombor 2 bagi breakout, maksudnya apa? Maksudnya breakout selepas accurate adalah accurate. Dia touch dalam zone breakout, fly lagi. Kalau dia break lagi, dia touch lagi, dia fly lagi. Boleh imagine tak? Faham tak? Okay, so kita ada breakout selepas accurate adalah accurate. Simple. Semua orang faham tak? Korang jelas tak? Semua orang clear ke? Macam tak faham apa pun. Okay, so itu sajalah bentuk-bentuk yang kita bakal trade. Okay, so kena tahulah. Korang kena tahu. Sorry. Okay, tadi kita dah ambil pot. Kita dah ambil tahu. Bila kita nak start enter market hari Isnin, korang janganlah jadi trader-trader yang tak ada plan. Trader-trader yang besok baru nak depo. Besok baru nak depo tu tak apa lagi. Tak jadi masalah pun. Tak jadi masalah pun. Tapi kalau besok bangun tidur, lepas tu dah mandi, dah makan apa benda semua, lepas tu pukul 1 tengah hari baru nak cari setup, jangan jadi trader. Kalau pukul 1 pagi baru nak cari setup, jangan jadi trader. Sebab apa? Pukul 1 tengah hari tu pun belum tentu lagi kita nampak market tu nak pergi mana. Faham tak? So better sebelum kita nak mulakan hari Isnin kita, make sure kita dah prepare lah. Tak adalah hari Isnin kita sendu. Maksudnya hari Isnin tu dah start produktif lah, dah tahu lah nak buat apa. Okay, so sebelum kita mapping, kita akan fokus dekat weekly daily dengan H4 sahaja. Betul? Lepas tu kita akan fokus dekat breakout setup sahaja. Betul? Lepas tu kita ada apa yang terakhir? Kita ada pair. Pair apa yang korang nak trade? Pair apa yang kita nak trade? Pair apa yang kita nak fokus? Pair apa yang kita nak tengok? Okay, so macam saya dah tulis lah. Dah tulis lah gold, GJ, GU, EU, UCAP. Okay, so kita tengok gold dulu. Okay, so setiap kali saya nak cari setup ataupun saya nak monitor, okay, kalau kita buka dekat weekly, susah lah nak nampak, betul tak? Kalau kita buka dekat weekly, susah lah nak nampak, betul? Okay,
Tapi kalau kita buka dekat daily, okay lah, kita still nampak lah precise lagi. Okay, precise. So, bila kita dah buka dekat daily, first of all, tak perlu pening-pening. Forex ni tak susah pun. Kita cuma nak kena marking zone breakout. Simple je, marking zone breakout. Kenapa saya marking kat situ? Sebab kat situ adalah area current price. Faham tak? Area current price. Ramai orang yang jadi trader, selalu buat silap sebab apa? Dia orang imagine terlalu tinggi. Gold ni sekarang ni tengah ada dekat sini. Tengok kita semua tengok. Gold ni sekarang ni tengah ada dekat sini. Semua tengah ada dekat sini. Tapi ramai orang yang fokus gold tu mungkin nak sampai ke atas ni. Ramai orang fokus macam tu. Gold ni mungkin nak sampai ke atas ni. Sedangkan kita kena fokus dulu dekat area current price. Okay, so untuk set up ataupun menjadi seorang trader yang instant seperti kita ni, kita mestilah akan cari setup instant everyday. So macam mana kita nak cari? First of all, kita identify breakout. Kita marking dulu zone breakout. Tak apalah kalau benda ni dah jadi pun last week. Okay, tapi kita buang balik semua marking kita last week. Okay, kita buat baru. Okay, so besok hari Isnin, hari ni hari Ahad. Okay, saya akan ambil masa saya dalam setengah jam. Saya mapping pair favorite yang saya akan mapping. Okay, so benda ni saya tak pernah miss lagi buat. Selama 7 bulan straight saya rasa. Setiap hari Sabtu dan Ahad saya akan mapping dan saya akan imagine ke mana price tu nak pergi, kenapa dia nak pergi situ, kat mana ada breakout dan sebagainya. Okay, so first of all, dekat daily ni, okay, korang dah marking zone breakout. Okay, kenapa saya marking situ? Satu zone breakout. Okay, tak apa, marking je area berdekatan current price. Kemudian sini ada apa? Situ pun ada zone breakout juga. Kenapa saya marking kat situ? Sebab apa? Kita nampak yang gold dah breakout dah. Nampak ni? Gold dah breakout. Dia breakout mana? Dia breakout resistance sebelah dia. Betul? Gold breakout resistance sebelah dia, pull back balik masuk dalam zone, fly sampai atas ni. Betul? Dan kenapa dia boleh stop dekat sini? Ataupun kenapa dia boleh jatuh sell kat situ? Sebab korang kena imagine sekarang ni, gold bermula daripada sini, dia dah break ni, betul? Price dah break, retest dalam zone ni, fly sampai atas tu. Betul tak? So kenapa dia sell kat atas tu? Macam saya cakap dalam session kita beberapa hari lepas, saya cakap apa? Dalam breakout buy, kalau kita tengah buy kat sini, disebabkan sini ada breakout resistance, kalau kita tengah buy kat sini, korang kena tahu, dalam breakout buy, ada breakout sell juga atas ni. Dia breakout mana? Dia breakout support. Nampak ni dia breakout mana? Dia breakout support. Price breakout, datang balik masuk dalam zone, dia kena junam lah. Betul tak? Kita main breakout je. So sekarang ni kat gold ni kita nampak ada dua breakout. Ada satu breakout sell, ada satu breakout buy. Betul tak? Price breakout, datang balik masuk dalam zone dan naik. Betul? So kalau kat daily kita tak nampak sangat, kita kena buka dekat H4 lah. Okay, kalau kat daily kita tak nampak, kita kena buka dekat H4. So kat H4 sini korang boleh tengok. Okay, kalau daripada H4 sini semua orang boleh tengok. Okay, sini area yang dia break, betul tak? Sini semua area yang dia break. Price dah break out, datang balik masuk dalam zone, dah bagi buy. Betul? So dia dah naik sampai atas tu. So sekarang ni kenapa dia boleh sell dekat sini? Sebab sini ada zone support yang price tu dah break. Dia dah break dah sini. Betul? So dalam breakout buy ada breakout sell, korang kena jelas. So kalau kita fokus dekat current price, korang tak perlu pening-pening pun. Kita nak marking je. Sekarang kita nak marking, lepas tu kita nak cuba untuk imagine ke mana direction dia nak pergi. Betul tak? Ke mana direction dia nak pergi. So korang tengok dekat gold. Okay, kalau dekat gold, nampak tak kita ada auto accurate dekat sini? Nampak tak kita ada dua auto accurate dekat sini? Okay, benda yang tak perlu takut pun, which is korang bukanlah tak perlu takut, korang kena yakin dalam breakout setup ni ada auto accurate. Auto accurate ni apa? First of all, korang tengok sini ada zone support yang dia break, betul tak? Situ ada zone support yang dia break. So price dah break, betul tak? Price dah break support, dia datang balik masuk dalam zone, betul tak? Price dah break support, dia wajib datang balik masuk dalam zone yang dia break. Barulah kita punya SOP breakout ni
cukup. Baru lah SOP breakout ni cukup. So sekarang ni kita dah tahu yang dia dah break situ. So price dah breakout, betul tak? Datang balik masuk dalam zone. Betul? Datang balik masuk dalam zone. Datang balik masuk dalam zone, dah bagi. Dia dah bagi sell belum? Dia dah bagi sell belum? Dia dah bagi sell belum? Dah. Betul tak? Dia dah bagi sell. Lepas tu nombor 1 dah settle. Sebab apa? Kalau kita fokus, kalau kita tengah fokus sell sekarang, kita tahu lah yang dia tengah breakout support. So kita fokus sell. So kita nampak dia dah breakout support, lepas tu dah datang balik masuk dalam zone tu, kita sell. Betul tak? Kita dah sell kat situ. Okay, so dalam zone breakout. Okay, dalam zone breakout. Korang tengok. Okay, dalam zone breakout, dia kena ada apa? Dia kena ada kali pertama dia touch. Kali pertama price to drop. Nombor 1. Okay, lepas tu kita tunggu apa? Kalau datang kali kedua, masuk lagi dalam zone breakout kita, nombor 2 auto accurate. Betul tak? Nombor 2 auto accurate, tekan saja. Betul? Tekan saja. Okay, so dalam sell punya auto accurate, korang kena tahu bawah ni pun ada breakout punya auto, ada buy punya auto accurate juga. Ada buy punya auto accurate juga. Okay, so tengok balik sini. Okay, kita tengok balik sini. Sekarang ni, kenapa kita marking kat situ? Okay, kenapa kita marking kat situ? Sebab apa? Sini semua area yang dia dah break, betul tak? Sini semua area resistance yang dia dah break. Okay, so dalam sell punya game pun ada buy punya game juga. Nampak tak? Ada buy punya game juga. Nampak tak? Price dah breakout. Nampak Price dah breakout. Kalau kita fokus buy, kita nampak lah. Kalau kita tengah fokus buy, kita nampak juga price dah breakout, dia kena datang balik masuk dalam zone dia break. Betul tak? Nombor 1 dah bagi jalan. Datang kali kedua masuk dalam zone yang dia break. Auto accurate, jalan terus. Betul? Itu nombor 2. Nombor 2 auto accurate, jalan terus. Lepas tu, selepas nombor 2 kita cari apa? Selepas auto accurate kita cari apa? Selepas auto accurate kita cari apa? Kita cari breakout selepas accurate. Kita cari breakout selepas accurate, betul tak? So, korang tengok sell pun ada auto accurate. Betul tak? Dekat sell pun ada auto accurate. So, cumanya dekat auto accurate sell ni tak ada breakout lagi juga. Betul tak? Tak ada breakout. Even dekat buy punya auto accurate pun, sebab dia dah 2 kali touch dalam zone breakout. Betul tak? Dia dah 2 kali touch dalam zone breakout. Situ pun tak ada breakout. Maksudnya buy pun ada auto accurate. Betul tak? So, dua-dua tak ada breakout sekarang ni. Dua-dua tak ada breakout. Sebab apa? Kalau buy dah auto accurate, kalau buy dah bagi auto accurate dan dia break, maksudnya breakout selepas accurate adalah accurate. Betul tak? So, kalau dia breakout atas tu, dia akan jadi macam ni. Sebab breakout after accurate adalah accurate. Betul tak? So, imagine pula sekarang ni. Korang kena imagine pula sekarang ni. Yang goal ni pun dah ada auto accurate. Jadi, dia kena break ni dulu, barulah dia akan masuk balik dalam zone ni. Dia akan jadi apa? Breakout selepas accurate adalah accurate. Betul tak? So, dia akan jatuh. Okay, so semua orang kena imagine ni. Semua orang kena imagine, semua orang kena clear, kena tengok. Faham tak? Sebab most of the trader, kalau dia fokus buy, dia cuma nampak buy je lah dekat sini. Dia cuma nampak buy je dekat sini. Tapi kalau macam saya, signal provider, lepas tu saya memang betul-betul fokus dekat pair ni, saya nampak je sini ada breakout sell, sini ada breakout sell, sini ada breakout buy, situ ada breakout resistance. Lepas tu saya pun perasan sini ada auto accurate. So actually boleh makan buy sell macam tu je sebenarnya. Yakin dengan tak yakin je. Faham tak? Tapi tak apalah, tak perlu pun nak fokus dekat semua. Kalau korang nampak buy ataupun fokus buy, cari breakout buy. Kalau nak fokus sell, cari breakout sell. Tapi janganlah kalau besok price tu dah bagi macam ni, dia dah break bawah ni, lepas tu korang masih lagi buy. Of course lah dia kena pull back balik masuk dalam zone yang dia break, sambung jatuh. Okay, so nampak tak macam mana saya marking, lepas tu macam mana saya cuba bercerita dengan korang pasal market ni? Nampak tak? Nampak tak? Dan benda ni pun actually kena train cakap seorang-seorang depan PC tu, ataupun cakap dalam hati, okay, kenapa dia pergi sini, ke mana dia nak pergi. Faham tak? So sekarang ni goal ni korang kena tahu.
sini ada zone auto accurate. Sekarang ni goal ni, bawah ni ada auto accurate, atas ni pun ada auto accurate. So sekarang ni kalau semua orang tengah stuck dekat sini, kita tunggu dua benda je. Kita tunggu sama ada dia break sini ataupun dia break atas. Kalau dia break atas, masuk balik dalam zone yang dia break, kita buy. Kalau dia break bawah, masuk dalam zone yang dia break, kita sell. Faham tak? Tapi sekarang ni ramai orang lah yang tengah ikut saya untuk wholesale daripada sini. Saya tengah wholesale lagi dari situ. Okay. So, untuk goal ni saya rasa dia mungkin nak ke bawah. Mungkin dia nak ke bawah sikit lagi. Okay, Okay, sebab apa saya tengok dekat sini yang dia dah cuba reject banyak kali tapi dia tak boleh nak tembus, sama juga macam atas. Okay, dia cuba untuk break, dia masih lagi tak boleh break. Okay, so kat sini saya buat decision lah. Malam Jumaat lepas saya memang nak try hold. Sebab apa? Saya expect yang dia akan jatuh bawah lagi. So, kenapa saya boleh ada imagination macam tu? Sebab apa? Saya terus cari breakout yang lain. Okay, saya terus cari breakout yang lain. So, dekat sini korang boleh tengok. Sini ada zone resistance yang dia break, sini pun ada zone yang dia break. Betul tak? So, price dah breakout, dia wajib retest dalam zone yang dia break. Buy. Itu saya punya reason lah. Itu saya punya reason dan imagination saya ke mana goal ni nak pergi. Sebab apa? Bawah ni pun ada zone yang dia dah break. Betul tak? Situ pun ada zone yang dia break. So kepala saya ni fokus breakout je. Nampak breakout je. Kalau saya nak trade, saya cari breakout je mulai sekarang. Ataupun mulai saya start konsisten tu. Dan korang pun yang nak mula konsisten, kena fokus on one je lah. Jangan fokus set up reversal je. Kalau nak fokus reversal je. Tapi kalau nak fokus reversal, lepas tu korang nak cari breakout dan sebagainya, insyaAllah susah. Tak nampak. Tapi kalau dia jadi macam ni, korang nampak lah, okay, dia boleh jatuh sampai bawah ni untuk ambil zone yang dia dah break. So dia kena naik. Okay, so bila dia sampai balik atas ni, dia jadi apa? Dia jadi sell pula lah. Dia jadi sell sampai bawah ni. Okay, so kat sini jadi apa? Sini dah jadi auto accurate. Naik. Betul tak? Sama. Sini pun dah jadi apa? Situ pun dah jadi auto accurate. 2 kali touch, jatuh. Betul tak? So, kalau dia masa dia jatuh tu, dia tak boleh nak break dan dia naik balik, maksudnya dia akan jadi macam tu. Betul tak? Tapi kalau dia break bawah, masuk balik dalam zone yang dia break, breakout selepas accurate adalah accurate. Junam. Korang nampak tak macam mana saya imagine benda ni terjadi? Dan saya imagine semua benda ni dalam zone breakout sahaja. Korang tak nampak pun saya ada garis trend line. Mana ada saya garis trend line macam ni? Sedapkan hati. Semuanya ada reason. Tapi saya nak tahu, nampak tak macam mana kita cuba imagine ni benda ni jadi ke? Dalam zone breakout je pun kita main-main ni. Dalam zone breakout je saja. Okay. So, sekarang ni macam saya cakap tadi, goal ni sebabkan dia dah ada dekat tengah-tengah tu dan dia stuck dekat sini dan goal ni tengah stuck dekat sini. So why not kita tunggu je lah. Kalau dia let's say dia naik besok, kita tunggulah kalau dia ada break. Kalau dia break atas tu, masuk dalam zone ni, kita buy saja. Lepas tu kalau dia datang lagi kali kedua dalam zone yang dia break tu, dah jadi auto accurate, betul tak? Buy saja. Dan kalau ada breakout selepas tu, masuk balik dalam zone breakout, buy lagi. Tapi kena fokus jugalah area-area sini. Sini pun ada tempat yang dia nak return juga. Tapi breakout selepas accurate adalah accurate. Setiap kali ada breakout, selagi itulah dia accurate. Tak faham tak? Kalau ada breakout tiba-tiba dia jatuh, dia salah tu. Sebab breakout selepas accurate adalah accurate. Simple. Semua orang clear tak? Okay, so saya pula nampak dia mungkin boleh jatuh sampai bawah ni untuk ambil breakout sini dan dia nak naik. Jadi saya akan just tunggulah besok apa yang dia nak bagi. Kalau dia dah break sini, maksudnya kalau dia naik terus atas ni, kita boleh scalping sell lah. Sell terus sampai bawah ni. Bawah ni boleh cari buy pula. Naik. Simple. Semua orang boleh imagine tak? Ke korang tak nampak langsung apa yang saya cuba imaginekan ni?
apa yang saya cuba ni. Okay, so benda ni kena train. Lepas tu kena nampak sebab apa. I don't care pun kalau orang cakap besok Euro AUD sell, lepas tu ada orang cakap Arash besok GBP JPY buy, GBP USD buy, apa benda semua kan. Saya ignore je. Sebab apa, kalau dia bagi macam tu, lepas tu saya tengok itu bukan breakout, saya akan cuba lupakan sebab saya tak nak ganggu fokus saya. Sebab apa, saya dah terlalu fokus kat breakout dan benda ni dah sedap sangat dah terlalu sedap untuk saya. Tak perlu nak cari benda-benda lain pun dalam trading ni. Fokus breakout, nampak breakout, enter. Simple. Okay, so goal settle Untuk goal settle. So, kita tengok UCAT pula. Okay. Kita tengok UCAT. Okay. Ada siapa-siapa nampak ke apa saya nampak ni? Ada siapa-siapa nampak ke apa saya nampak ni? Ya Allah. Sekarang ni kita cakap apa? Sekarang ni kalau kita nak cari setup, kita cari apa? Kita mesti kena cari breakout. So sekarang ni kalau kita nak, tadi kita dah cakap apa? Kita cakap nak mapping fokus weekly, daily, H4, simple. Lepas tu bila dah buka weekly, dah buka pair yang kita nak trade, okay, macam saya dah tulis tadi goal UCAT apa benda semua. So sekarang ni saya buka UCAT. So bila saya buka UCAT, first thing first, korang tak nampak muka ni. So first thing first, kalau kita dah nampak pair apa kita nak trade, kita mestilah kena buka dekat weekly, daily ataupun H4, betul. So kalau kita dah buka, kita cari apa? Kita jangan cari benda lain, kita cari breakout. So untuk UCAT nak marking ni simple je. Kalau price tu dah ada dekat sini, okay, dan kita carilah ada breakout support ke tak. Simple, cari je zone mana yang ada breakout support. Simple. Okay, so kalau dah jumpa, kita kenalah marking, betul tak? Kita dah marking. So kenapa kita marking kat situ? Reasonnya adalah sini ada zone break, sini ada zone breakout, sini semua ada zone breakout, betul tak? So kita dah nampak price tu dah break, and then kita nampaknya UCAT ni dah mula naik. So bila dia dah mula naik, dia kena always retest dekat tempat yang dia dah break. So price tu wajib masuk sampai sini, jatuh sampai bawah, betul? Sebab situ ada zone yang dia dah break. Price break, datang balik dalam zone yang dia break, sell. Betul? So kita dah buka dekat weekly, okay? Dan kita dah nampak yang dia dah memang betul-betul jatuh dalam zone breakout, betul tak? Dia dah memang betul-betul jatuh dalam zone breakout. So weekly kita dah settle lah, kita tahu kenapa dia boleh jatuh kat situ, kenapa dia boleh sell kat situ, sebab situ ada zone yang dia dah break. Okay, so kenapa price tu sampai situ dia drop, kenapa dia boleh drop sampai situ, sebab apa? Dia dah ambil shadow, dia tak ambil area body. Faham tak? Dia tak ambil area body, dia ambil shadow bawah ni. Okay, so kita always kena marking apa? Kita marking lah half body, half shadow, simple. So price tu dah masuk dalam zone yang dia break untuk sell, betul tak? So bila dia dah masuk, dia kena Ju6. So kalau kat weekly kita dah nampak dia ada breakout sell, kita buka lah daily. Kita buka dekat daily sekarang. Okay, so bila kita buka dekat daily, kita nampak lah yang dalam breakout sell pun ada breakout buy. So kat mana breakout buy, kita marking lah zone mana yang ada breakout. Simple. Zone mana yang ada breakout. Simple. Situ pun ada zone yang dia break, nampak tak? Situ pun ada zone yang dia dah break. Price ni dah break sampai atas gua, betul tak? So kita kenalah fokus dekat area current price. So area current price menunjukkan ada breakout dekat daily. So kat daily pun kita boleh tanda. So bila dah settle dekat daily, korang buka lah H4. Bila buka kat H4, korang nampak dan boleh imagine terus yang price tu nak jatuh sampai sini. Ambil mana? Ambil sini. Kalau dia tak ambil dekat area body, dia kena ambil dekat area shadow. Faham tak? Dia kena ambil dekat area shadow. So kita dah boleh imagine lah besok UCAT ni memang buy. Okay, sini ada breakout, betul tak? Situ ada breakout, price masuk dalam zone breakout, wajib jalan, betul tak? Kalau dia datang kali kedua, auto accurate, jalan, betul tak? Sini pun ada nombor 1, nombor 2 auto accurate juga untuk sell, betul tak? So kalau nombor 2 auto accurate ni tak boleh nak break
dia akan jatuh balik, betul tak? So bila dia jatuh, dia dah jadi 2 kali touch, betul? Dia dah jadi 2 kali touch, auto accurate. So kalau sel tu bagi break, maksudnya apa? Breakout selepas accurate adalah accurate. Tapi kalau dia sentiasa ada breakout resistant, kita follow breakout. So sekarang ni untuk look at, kita punya mapping adalah price tu masuk je sampai sini, kita nak buy. So macam mana kita nak imagine, buatlah luki-luki sikit. Kita tahu apa? Kita tahu yang sini dah ada resistant yang break, betul tak? Situ ada resistant yang break. Price dah breakout, datang balik masuk dalam zone yang ada break. Kita nak buat apa? Kita nak buy. Lepas tu kita kena always fokus, kita ada auto accurate. Auto accurate tu apa? Kalau dia datang kali kedua dalam zone yang ada break, kita boleh buy saja. Clear ke tak clear? Untuk UCAT. Faham tak? Tak ada explanation panjang pun. Cuma fokus breakout je. Fokus breakout. Nanti kita semua akan go to another session yang lagi advance. Macam mana korang nak scalping, macam mana korang nak tahu yang breakout M15 tu boleh jalan. Macam mana korang nak identify yang breakout M30 pun kita boleh trade. Tapi tu advance lah. So kita nak cari apa? Kita nak cari setup yang quality, betul tak? Kita nak cari setup yang quality. Korang nak achieve daily target tu every day. So achieve daily target tu every day perlukan plan. So plannya adalah seperti ini, mapping. Lepas tu dalam mapping tu jangan pening. Kalau korang pening, korang tak tahu apa yang korang cari, memang susah. So sekarang kita dah tahu apa kita nak cari. Kita dah ada pair yang kita nak trade. Lepas tu kita dah ada setup apa yang kita nak trade. Betul tak? Kita tahu lah setup apa kita nak trade, pair apa kita nak trade. So pair apa kita nak trade, macam saya dah tulis tadi, UCAT, gold dan sebagainya. Lepas tu setup apa yang kita nak trade. Setup apa? Setup break. Breakout setup. Simple. Lepas tu besok buat apa? Besok tunggulah price tu masuk. Lepas tu bila dia dah masuk, korang buat apa? Sekarang ni bila kita dah jumpa pair, lepas tu kita dah marking pair tu apa benda semua, lepas tu kita nak kena tengok price tu masuk dalam zone ni, kita nak buat apa? Janganlah kita terus buy. Kalau dia jatuh bawah sikit lagi, dah settle lah account, betul tak? Dah settle accountnya. So kita kena fokus and monitor juga. Okay, so jangan terlalu yakin yang kalau dia boleh ambil situ. Sebab apa? Korang kena imagine lagi satu benda pula. Let's say kalau besok UCAT ni tengah turun masuk dalam zone ni dalam keadaan dia tengah bagi sebatang H4. Dia tengah bagi dalam keadaan sebatang H4 dan sebagainya. Better jangan buat apa-apa decision yang mengarut. Better kita tunggu dia reject dulu dalam zone tu, buat sideway dulu sikit, baru kita entry. Sebab apa? Kalau dia break, dia boleh je cari resistance bawah dia. Okay, so benda ni kena smart. Bila korang dah tahu, bila kita semua dah tahu setup apa kita nak trade, pair apa kita nak trade, korang kena pandai pula. Janganlah korang tahu itu zone breakout, lepas tu dia masuk je tekan. Tak. Sekarang ni apa yang kita kena buat? Besok, kalau price tu dah masuk dalam zone, macam mana kita nak entry? Wajiblah kalau dia dah masuk dalam zone. Okay, dia dah masuk dalam zone. Okay, wajiblah dalam zone tu kita buat apa? Wajiblah dalam zone tu kita tunggu price tu masuk. Kalau dia reject dalam zone kita, zone breakout. Kalau contohlah zone biru ni, zone breakout ni, price dah sampai. So let's say kalau dia dah sampai, kita tunggulah rejection dan sideway di dalam zone. Kenapa kita kena tunggu sideway dan rejection? Kita nak kena tengok kalau tiba-tiba dia nak spike bawah ke, ikut suka-suka dia. So sekarang ni kita semua nak kena tunggu sideway dengan rejection. Sebab apa? Kita nak cari yang paling lowest untuk kita entry buy. Sebab apa? Kalau korang entry tegur berapa masa dia nak masuk, masa dia baru nak masuk, sini dah entry, dah buy. Lepas tu turun bawah lagi sikit, buy. Turun bawah sikit lagi, buy. Turun bawah lagi, buy. Sampai bye lah account tu. So supaya kita tak floating dan kita jadi trader yang sentiasa bersabar, so kita tunggu je lah. Price tu tak adalah sampai masuk dalam ni dia terus nak fly perhabis macam tu. Tak mungkin kalau dia baru masuk dalam zone breakout, tiba-tiba dia bagi M1 keluar 3 batang candle, dia fly terus. Tak mungkin. So takkanlah masa dia tengah bagi sideway M1 60 batang, kita tak boleh nak cari time untuk entry. Mestilah boleh.
Kalau kita fokus pada tu betul lah. So price tu dah masuk sampai dalam zone breakout, kita wajib tunggu apa? Tunggulah sideway dengan rejection. Sebab apa? Kalau tak ada orang yang menasihat korang benda ni, yang tak ada orang yang bagi tahu korang benda ni, insyaAllah kawan-kawan lain pun tak akan bagi tahu untuk selalu tunggu sideway. Sebab apa? Market tu tak akan tinggalkan kita. Kita je yang selalu buatkan benda ni jadi rushing. Masuk je, lepas tu korang terus entry. Tak nampak sideway pun korang entry. So janganlah macam tu. Okay, so untuk buy pula, saya nak kena make sure korang semua masuk dalam zone buy ni, carilah paling lowest untuk buy. Janganlah tak relax, bagilah dia buat sideway kejap. Masa dia tengah buat sideway tu korang buy lah slow-slow. Buy perlahan-lahan. Sebab apa? Korang kena tahu, InsyaAllah dia tak adalah masuk dalam ni, dia terus fly, terus macam tu. Okay, so far semua orang clear tak? Clear tak macam mana kita nak identify breakout ni? Macam mana kita nak nampak rupa-rupa breakout ni? Okay, sekejap Okay, so semua orang clear tak dengan explanation tadi ataupun session kita tadi? Semua orang faham tak? Okay, kita take 5 jap, semua minum air and saya masuk sekejap lagi. Okay, kita minum air jap, take 5, kita start balik.
Okay. So, boleh kita sambung kepada yang seterusnya. Okay. So, tadi kita dah settle lah. UCAT semua dah settle lah. UCAT goal. Okay. UCAT goal settle lah. Okay, semua orang jelas lah. Dah tahu lah lepas ni nak buat apa. Kalau kita tak plan tak trade besok pun, kita plan nak trade Selasa ke apa benda ke, dan Selasa tu pun buat benda yang sama juga. Buat benda yang sama. Kita nak kena belajar, tengok. Okay. So, itulah saya punya sedikit ramalan untuk UCAT dan goal tadi. Okay, so kita tengok GJ apa cerita. Okay, so GJ rasanya kita dah explain untuk untuk beberapa hari lepas kita dah explain untuk GJ. So GJ ni saya cari breakout juga. So daripada GJ ni, kalau semua orang dah nampak breakout, okay, kalau semua orang dah nampak ada breakout, kita makin dekat zone breakout, betul tak? Kita makin zone breakout. So let's say kalau GJ ni berjaya naik balik sampai atas ni, sampai atas ni 90 pip, situ ada zone breakout, betul tak? Situ ada zone breakout. So kalau dia masuk sampai atas tu, kita sell je lah. Okay, sebab apa? Situ ada zone breakout. Simple. Tapi sekarang ni kita cuba imagine kalau GJ ni terus tembus bawah ni, dia jadi apa? Kalau let's say dia terus tembus bawah ni, dia jadi apa? Automatic masuk balik dalam zone yang dia break, sell. Betul tak? Price breakout, datang balik dalam zone yang dia break, sell. Okay, so besok tak perlu rushing pun. So apa, kita ada dua zone ni. Kita boleh makan kat sini. Kalau dia naik balik sampai atas ni, kita boleh sell. Kalau dia jatuh sampai bawah tu, kita boleh sell juga. Kalau dia break sampai bawah ni, kita tunggu apa? Kita tunggu dia masuk balik dalam zone ni. Bila dia dah masuk balik, kita sell saja. Clear? Okay, so untuk GJ pun tak perlu pening cari breakout je. Fokus breakout je, tak perlu nampak pun benda-benda lain. Okay, so kalau buka kat daily pun korang boleh nampak. Kalau buka kat H4 pun korang boleh nampak. Okay, so kalau buka dekat H4 ataupun H1, korang boleh nampak apa? H1 dah bagi auto accurate. Okay, lower time frame dah bagi auto accurate dah. Okay, dia bagi macam mana? Dia nak menunjukkan yang direction tu masih lagi tengah sell ataupun direction tu betul nak ke bawah masa tu. Dia bagi apa? Dia bagi ni lah. Dia bagi apa? Dia bagi ni lah. Sini ada zone yang dia break, betul tak? Price dah break out, datang dalam zone yang dia break. Tengok betul Kalau kat H4 tak nampak, daily tak nampak apa, bukalah H1 nampak break, precise. So kita nampak price tu dah break out, datang dalam zone yang dia break, sell. Betul tak? Datang kali kedua dalam zone yang dia break, ada auto accurate, sell. Okay, datang kali kedua dalam zone lah, ataupun datang kali kedua dia ambil body sebelah dia ni, dia jadi auto accurate, sell. So sekarang ni dalam breakout sell pun ada breakout buy. So korang nampak tak? Sini ada buy, nampak tak? Sini ada breakout, situ ada breakout buy. Okay, walaupun dia dah bagi sell, kenapa dia boleh naik balik kat situ? Sebab apa? Sini ada break, situ ada breakout, betul tak? So let's say kalau dia datang kali kedua touch kat sini, dia jadi auto accurate buy. Dan kalau dia break, dia jadi apa? Breakout selepas accurate adalah accurate, tetap buy. Clear tak? Jelas tak? Kalau tadi korang buka kat weekly daily, kita nampaklah ada breakout. Kalau kita buka kat daily tadi, kita nampaklah ada breakout. Kita dah tanda apa semua, betul tak? So kalau kat daily, kita cuma tanda zone breakout je lah, tapi kita tak nampak. So bila kita nak nampak, bukalah lower time frame untuk dapatkan gambar yang precise. Dalam lower time frame pun ada breakout juga. Tapi disebabkan kita dah marking dekat higher time frame tadi, kita dah fokus dekat higher time frame punya marking, kita buka kat H1 ni untuk kita nampak dengan lagi jelas lah. Betul tak? Untuk nampak dengan lagi jelas price tu nak ke mana, dia nak pergi ke breakout mana, dia nak jatuh atas ke dia nak jatuh bawah. Kalau dia naik atas pun,
Kalau dia naik atas pun, carilah breakout, makan buy kat situ. Kalau dia breakout lagi, tunggu dia masuk balik dalam zona dia break, makan buy lagi. Betul tak? Tapi kena identify pula, kena jelas pula dalam breakout buy ada apa. Dalam breakout buy pun ada breakout sell. Korang kena tengok. Yang sini pun ada zone break, zone breakout. Price tu dah break, datang balik dalam zone break, sell. Sini pun dah auto accurate dah kalau korang tengok. Dia dah 2 kali Dia dah 2 kali masuk. Price tu dah breakout, datang kali pertama dalam zone yang dia break. Nampak tak? Dia ambil mana? Dia ambil situ. Betul tak? Dia ambil situ. Lepas tu, dia dah drop. Betul tak? Datang kali kedua, auto accurate, sell. Betul tak? So, korang tengok ni Tengok ni. Okay. Dalam zone breakout. Okay. Dalam zone breakout, kita semua nak cari apa? Kita nak cari apa? Sini ada zone yang dia break, betul tak? Abang-abang, kakak-kakak, sini ada zone yang dia break, betul tak? Di situ zone breakout. Kita semua dah marking dah. Kita semua dah marking zone breakout tu. Okay. Kita semua dah marking dah zone breakout tu. Betul tak? So, kita nampak situ ada breakout. Price dah breakout. Datang kali pertama masuk dalam zona break. Nombor 1 dah drop. Betul tak? Dia dah drop. Betul tak? Kali kedua dia datang. Nombor 2 ada apa? Auto accurate. Kali kedua dia masuk dalam zone breakout. Auto accurate ni apa? Auto accurate ni second time masuk dalam, tulisan dalam zone breakout. Auto accurate tu apa? Auto accurate tu second time yang dia masuk dalam zone breakout. So, second time masuk. Okay, so sekarang ni kita dah nampak sini ada zone yang dia break, betul tak? Price dah breakout, datang balik dalam zone yang dia break, nombor 1 dah drop, betul tak? Kali kedua, datang dalam zone yang dia break, ada apa? Auto accurate, sell. Betul tak? Auto accurate, sell. Lepas tu kita cakap apa? Selepas auto accurate, kita cari apa? Selepas auto accurate, kita cari apa? Selepas auto accurate, kita cari breakout after accurate. So, nombor 2 dah bagi breakout after accurate belum? Saya nak tanya, nombor 2 yang auto accurate di sini dah bagi breakout selepas accurate ke belum? Dia dah bagi ke belum? Dia dah bagi. So, korang tengok ni. Nombor 2 dah bagi break. Nombor 2 dah bagi breakout. Ni auto accurate dalam zone breakout. Auto accurate. Maksudnya apa? Maksudnya second time dia touch. So, second time dia touch, dia dah drop. Dia break lah, betul tak? Bila dia break, dia wajib datang retest dalam zone yang dia break. Sebab apa? Breakout selepas auto accurate, 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 masuk balik dalam zone yang dia break, dia jadi sell. Betul tak? Dia jadi sell. Sebab apa? Breakout selepas accurate adalah accurate. So nombor 1 saya settle. Kalau dia datang balik kali kedua, dia jadi apa? Auto accurate, masuk dalam zone yang dia break, tetap sell. Faham tak? Tapi nombor 2 yang kali ni tak bagi breakout. Nampak tak? Nombor 2 kat sini, nombor 2 ni yang situ tak bagi breakout. Sebab apa? Dia jatuh je sampai sini, dia naik. Sebab apa? Situ ada zone yang dia dah break, ada resistance yang dia break. Nampak tak? Jelas tak? Walaupun saya punya tulisan tu agak comot-comot sikit, tapi saya harap korang nampak lah benda yang senang. Jelas lah. Okay, dalam breakout sell pun ada breakout buy. Okay, so korang nampak tak benda ni tak susah pun. Dia tak susah dan dia tak pening. Faham tak? So session kita hari ni sangatlah simple. Session kita hari ni untuk jadikan kita ni seorang trader yang ada plan. Sebab apa? Daripada first lagi kita dah belajar SOP, daripada first lagi kita dah belajar daily target, daily plan. Macam mana kita nak trade, setup apa kita nak trade. Nak fokus apa, kita nak fokus breakout. So bila kita dah fokus semua benda tu, kita dah ada plan. Sekarang kita plan pula untuk kita punya
Kita tunggu kejap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua Sorry dengar. gang. Sorry. Korang dengar suara tak? Dengar suara tak? Ya Allah. Maaf Maafkan saya. Saya jam. Dia orang communicate, dia cakap tak apa, tak nampak. Sorry gang. Okay. Minum air jap. 2 minit minum air. Minum air jap Auto accurate lain macam. Okay, so maafkan saya. Okay, so tadi kita ada dekat mana? Sorry gang. Okay, so tadi kita ada dekat GJ. Okay, so tadi pun kita dah explain. Okay, so korang dah boleh identify lah dalam zone breakout tu kita ada apa. Dalam zone breakout tu kita ada auto accurate. So kena jelas lah dalam zone breakout, setiap zone breakout tu wajib breakout, datang balik detail dalam zone breakout, kita sell. Datang kali kedua ada auto accurate, kita tetap sell. Kalau auto accurate tu ada bagi breakout, maksudnya masuk dalam zone yang dia break, tetap sell. Simple. Saya nak tanya. Sekejap Saya nak tanya semua orang faham ke tak kita punya auto accurate tu? Korang jelas tak? Kita ada breakout selepas accurate. Saya tahu korang tak nampak skrin lah, tapi saya tanya. Faham tak? Kita ada auto accurate. Simple je benda tu. Dan benda tu insyaAllah lah kita akan pakai lama lah. Benda tu. Okay. So kita tengok EU. Okay. So EU pun ada break. Ada breakout, betul tak? So kalau korang tengok, okay, so semua orang tengok EU. Okay, so EU, kalau korang tengok dekat sini, kita ada apa? Sini ada zone under break, betul tak? Price dah breakout, datang masuk dalam zone under break, kita sell, betul tak? Datang kali kedua masuk dalam zone under break, kita dah sell. Sebab apa? Ada auto accurate. Auto accurate tu maksudnya apa? Kita boleh tekan je. Sebab apa? Benda tu confirm jatuh. Okay, so sekarang ni kita cakap apa? Dalam breakout sell, ada breakout buy. So korang kena fokus. Okay, sebab apa? Kat sini ada breakout, kat sini pun ada breakout buy. Kenapa dia naik balik? Okay, walaupun auto accurate ada dekat sini, walaupun korang tengok auto accurate tu ada dekat sini, okay, kenapa dia ada dekat situ dan kenapa dia drop? Sebab apa? Ianya adalah auto accurate, betul tak? So kenapa dia jatuh dan dia naik balik dekat situ? Sebab apa? Situ ada zone yang dia dah break. Kat mana zone-nya? Zone-nya ada dekat sini. Area resistance terdekat yang dia dah break, betul tak? Dalam breakout buy ada breakout sell. Okay, so sekarang ni untuk EU ni
kita ataupun saya masih lagi nampak dia nak ke bawah lah. Masih lagi nak nampak dia nak ke bawah. Tapi sekarang ni kita nak tunggu apa? Sekarang ni kita tengok kalau EU ni besok dia break sini, maksudnya apa? Datang balik dalam zone yang dia break, kita buy. Betul tak? Okay, so sekarang ni kalau EU drop, kalau dia betul-betul drop dalam zone ni besok, maksudnya dia akan jatuh sampai bawah. Dan kalau setiap ni ada breakout, kalau daripada sini korang nampak ada breakout, kita akan follow breakout tu sahaja. Clear? Okay, follow breakout tu saja. So, korang clear tak? Nampak tak? Kalau kita nak check, kalau kita tengah nak mapping, kita nampak benda tu sell, kita nak kena cari lagi breakout bawah tu breakout apa. Kita nak cari lagi breakout bawah tu ada breakout apa, breakout buy. So kita nak tahu kat mana kita nak, kalau kita tengah nak sell tu, kita nampak bawah tu ada breakout buy. So kat mana tempat yang dia bakal retest. Faham tak? So benda ni semua kena nampak once korang start marking untuk apa yang korang nak trade. Faham tak? Okay, so sekarang ni ada satu lagi senario. Sekarang ni kalau korang buka kat EU, walaupun EU ni favorite pair korang, tapi korang tak nampak apa-apa kat EU. Tak nampak ada breakout, tak nampak ada apa-apa, dan lupakan. Setup yang tak ada breakout, yang belum lagi korang boleh alert, ataupun korang tak nampak lagi ada breakout, kita lupakan, forget sama macam GN ni. Okay, macam GN ni sekarang ni ramai orang mungkin keliru. Okay, kat GN ni ramai orang mungkin keliru. Mungkin keliru kat mana dia nak pergi. So apa, kat sini pun ada resistance, nampak tak? Sini ada zone yang ada break. Okay, situ pun ada zone yang ada break. Sini pun ada zone yang ada break, nampak tak? Ada resistance yang ada break. Situ pun ada resistance yang ada break. Okay, so kalau benda-benda yang terlalu pening macam ni, korang boleh ignore. Tapi kalau besok lah, katakanlah kalau GN tu masuk sampai sini, dia bagi buy, sebab apa? Sini ada zone yang dia dah break, plus breakout, datang balik dalam zone yang dia break, bagi buy. Simple. Tapi kena fokus lah. Macam GN ni, paper yang saya akan ignore dulu. Sebab apa? Dia terlalu banyak noise. Faham tak? Terlalu banyak noise. Ada banyak shadow, ada banyak noise ni. Sekarang ni saya akan fokus, kalau besok saya nak trade GN ni, saya akan tengok lah movement dia macam mana. Saya akan tengok candle ni masuk ni dalam keadaan sebatang ke. Kalau dalam keadaan sebatang, mungkin boleh tembus sampai bawah ni juga. Okay. So, tapi apa-apa pun, macam saya cakap, sebelum kita nak trade ataupun apa yang kita nak trade apa benda semua, kita akan fokus dekat breakout saja. Zone mana yang ada breakout saja yang kita mark, yang kita fokus, yang kita tunggu. Faham tak? Kalau kita marking besok, lepas tu kita expect benda tu nak datang besok, tapi benda tu tak datang, benda tu datang lusa, tak apa, tunggu. Tunggu, kita bukannya nak rush pun trading ni, betul tak? Tapi kalau mana setup yang kita nampak ada breakout, jelas, clear, macam UCAT tadi, kita follow. Macam gold tadi, kita follow. Okay, so last kali kita ada apa? Last kali kita ada GBP USD. Mana GBP USD? GBP USD. Kalau korang nak cari setup, kita nak cari apa? Kita nak cari dekat weekly. Kita dah fokus kat weekly. Kita tengok kat daily. Lepas tu kita fokus dekat H4. Okay, so sekarang ni semua orang imagine. Sekarang ni kita nampak yang JJ ni, okay, tengah menurun dalam keadaan tengah bagi sebatang. Dia tengah bagi sebatang macam ni. Okay, dia tengah bagi sebatang drop macam ni. Okay, so sekarang ni saya percaya kenapa GU ni, okay, saya percaya kenapa GU ni boleh naik dekat sini. Okay, kenapa dia boleh naik dekat situ? Sebab apa? Dia breakout sini, dia breakout zone ni, dia breakout zone tu. Okay, dia breakout resistance. Masa dia tengah breakout ni, dia breakout mana? Dia breakout sini. Dan walaupun dia breakout sini, juga, tapi kita nampak yang dia naik kat sini sebab apa? Sebab dia dah breakout sini. So, kenapa dia boleh naik dekat situ? Semua orang imagine sekarang. Okay, semua orang imagine. Kenapa dia boleh naik dekat situ? Sebab apa? Kita nampak price tu dah breakout. Price masuk balik dalam zone yang dia break, dia dah bagi buy. Okay, so sekarang ni, untuk GU ni, saya punya keyakinan dia bakal bagi kita auto accurate besok. Dia akan bagi kita auto accurate kat mana? Dia akan bagi kita auto accurate kat sini. Sini ada zone breakout, betul tak? Price breakout, datang balik masuk dalam zone yang dia break, nombor 1. Betul tak? Sorry. Kita nampak dekat daily, kita nampak kat weekly. Price dah breakout, datang balik masuk dalam zone yang dia break. Sini dah jalan, nombor 1. Dah naik, betul tak? Situ dah naik, betul? Okay, so kalau kali kedua dia datang,
Okay, besok saya akan tunggu GU ni apa tau. Kalau kali kedua dia datang, dia akan ambil sini, betul tak? Dia akan ambil sini, kalau dia drop sampai bawah tu, dia ambil situ, dia akan jadi auto accurate, betul tak? Dia akan jadi auto accurate kat situ. Okay, so kat situ mungkin kita boleh scalping buy. Tapi apa yang saya nampak dekat GU ni, let's say kalau besok tetap keluar weekly candle sell, kalau dia mungkin keluar weekly candle sell, let's say kalau dia drop, saya akan tunggu mana? Saya akan tunggu dekat sini. Saya akan tunggu dekat situ. Kalau dia jatuh lah. Kalau dia jatuh. Okay, so besok. Cap mic hilang. Dia tertutup. Okay, Dia dengar tak? terkejut. Okay, dah dengar dah. Okay, so GU ni, let's say kalau besok dia tengah jatuh dalam keadaan terlalu strong, momentum apa benda semua, saya akan change plan, which is saya akan tunggu bawah sini, zone resistance yang dia belum pernah retest lagi, yang dia belum pernah sampai lagi, zone yang dia dah break. Faham tak? Sini pun ada zone yang dia break ni, sini pun ada zone yang dia break. So GU ni kalau dia tengah jatuh dalam keadaan sebatang dan besok kalau weekly candle baru keluar dalam keadaan momentum juga, saya tak nak buy dulu, saya tak nak cari buy. Saya akan tunggu dia jatuh sampai bawah ni untuk saya buy. So along the way tu saya akan fokus dekat lower time frame. Cari breakout. Okay, so let's say kalau besok GU ni breakout sini, kalau GU breakout situ, dia jadi apa? Kalau dia breakout, dia jadi apa? Okay, kalau dia breakout, semua imagine lah. Kalau dia breakout saja, dia masuk balik dalam zone yang dia break, kita sell. Simple, follow je trend tu besok. Okay? Clear kita marking zone ni kita nak tahu kalau dia ada break apa tak dalam zone tu. Okay, tapi let's say kalau besok GU ni fly, kalau besok pagi-pagi dia fly ke apa ke, kita fokus lah cari breakout mana pula yang ada. Cari lower time frame, cari pula breakout mana yang dia akan pergi. Kalau dia fly besok, dia cari breakout mana pula? Dia mungkin cari breakout sini. Kena imagine lah. Kalau dia tak cari situ, dia mungkin cari sini. Cari situ. So marking saja, simple. Okay, semua orang jelas tak macam mana saya cuba cari setup saya everyday? Korang nampak tak? Bukan everyday lah, setiap beberapa hari lah. Lepas tu bila dah nampak pair tu jalan hari tu, korang fokus je lah trend tu, cari breakout baru. Okay, guys, jadi trader ni tak susah pun, insyaAllah. Yang penting kita ada plan, kita fokus, dan kita clear lah dengan perjalanan trading ni. Tak adalah membuta je kita entry, betul tak? Captain boleh bilang bila Captain pergi ke lower time frame. Okay, kalau saya nampak setup tu nak sampai, contoh macam UCAT ni. Kalau macam UCAT ni nampak ni, mana UCAT. Okay, so let's say UCAT ni kita akan tunggu apa? Kita nak tunggu dia masuk dalam zone yang dia break, betul tak? Nak tunggu masuk dalam zone yang dia break. Okay, so kita nak buy kat situ, betul? Kita nak buy. Okay, so apa yang saya akan buat, okay, adalah bila saya nampak price tu dah nak masuk dalam zone ni, bila price tu dah mula untuk masuk dalam zone ni, ataupun dah mula untuk sampai ke area sini, okay, dah mula untuk sampai dan touch area sini, saya simple je lah, saya buka lah M1 terus. Saya buka M1, okay, saya buka M1 ataupun saya buka M5. Tunggu dia ada apa, saya akan tunggu dia buat rejection, masuk je dalam zone ni. Kalau dia ada buat rejection, tak boleh nak break, yang only saya buat buy, paling lowest naik. Simple. Itu caranya lah, tak perlu pun pening-pening. Kalau kita sekarang ni kita buka, lepas tu UCAT ni besok 11 pagi kita buka, dia masih lagi ada atas tu, korang janganlah pening-pening. Lagi setengah jam buka balik tengok UCAT tu dah sampai mana. Mungkin masa korang buka lagi setengah jam tu dia sampai situ, okay, relax jap, tak perlu tengok pun, tak perlu tunggu pun sampai dia nak sampai ke bawah tu. Tutup balik phone tu, buat tenang, relax. Okay, lepas tu buka lagi setengah jam, tengok okay dah sampai masuk dalam zone ni, tunggu dia buat sideway, baru korang entry. Simple. Kalau saya, sebab kenapa saya boleh ada banyak masa untuk saya fokuskan dengan urusan saya yang lain tu, sebab apa, saya dah makin siap-siap dah. So bila saya dah makin breakout, saya siap-siap, saya tunggu je lah price tu masuk dalam zone, dan saya monitor je lah, setiap sejam tengok, setiap setengah jam tengok, dan bila price tu dah sampai baru saya buat decision. Simple.
Okay, macam mana nak mapping precise zone untuk entry. Macam mana nak makin precise zone untuk entry. Sekarang ni kita cari breakout tadi kat mana? Kita cari breakout tadi dekat higher time frame, betul tak? Kita cari kat higher time frame. Okay, kita semua cari dekat higher time frame, betul tak? Okay, so bila korang makin, kalau korang makin dekat daily, okay, kalau korang makin kat daily, kalau dia punya makin ni besar, kena kira lah. Kalau makin ni besar kena kira. Makin korang ni dekat daily ni je 70 pip. Siapa nak entry-nya dalam zone 70 pip ni? Okay, so bila kita dah makin dekat dalam zone tu, kita tahulah itu zone dia. Okay, so macam mana kita nak precisekan pula sekarang ni, bawah ni kita nampak ada breakup buy, betul tak? So bila kita nak precisekan kita punya entry ataupun kita punya zone, saya punya cara entry simple je. Saya akan makin half body half shadow. Tak, saya makin half body half shadow. So buka lah dekat H1, makin, lepas tu korang letaklah line tu macam ni. So apa? Saya cuma makin half body half shadow, simple, half body half shadow. Okay, ambil yang paling atas. Okay, so dah makin macam tu, dah buat dia precise dekat H1 apa benda semua. Tunggulah dalam zone tu untuk entry. Simple. Clear? Kata kalau atas dan bawah ada setup buy atau sell, nak hold yang mana? Ya, saya akan hold yang mana yang tengah bagi trending lah. Kalau dia tengah trend sell, saya fokus sell lah, saya hold sell lah. Buy tu scalping. Captain, sideways dia is indication that price tak akan pecah bawah kan? Betul. Sideways tu bentuk dia bukan susah sangat pun untuk identify sideways tu. Sideways tu bentuk dia macam mana? Sideways tu bentuk dia macam ni. Kalau kita nak entry dalam zone, okay, kalau kita nak entry dalam zone, sideways dia kena bentuk macam ni. Kita buy. Faham tak? Tapi kalau ini zone kita, lepas tu sideways dia macam ni, mungkin dia nak ke bawah lah. Tapi kalau dalam zone breakout, insyaAllah kalau pandai precisekan makin tu dan sebagainya, sideways-nya bentuk macam ni je, buy. Ataupun macam ni, sell. Tetap dalam zone. Simple. Okay, so itu saja kita punya session hari ini. Okay, itu saja kita punya session hari ini. Sekarang ni, besok semua orang nak trade, betul tak? Semua orang nak trade, betul tak? Kita cuba buat challenge baru. Okay, korang challenge diri korang sendiri. Okay, challenge diri korang. Yang korang ni betul-betul follow SOP tak? Betul-betul follow SOP breakout ke tak? Betul-betul follow SOP breakout ke tak? Follow SOP breakout. Okay, so kenal pasti pair apa? Kenal pasti pair apa? Setup apa? Account berapa USD yang korang nak trade? Dan apakah daily target yang kita nak achieve besok? Apakah daily target yang kita nak achieve besok? 50 pips, 30 pips, 20 pips. Ada orang yang trade 20 pips je setiap hari cukup lah untuk dia. Dia tekan, dia ambil 20 pips. Mengikut kiraan lot dan daily target yang dia nak. So daily target semua orang dah belajar kan. Korang nak 100 USD macam mana nak dapat. Korang nak 200 USD macam mana nak dapat. Semuanya kiraan menggunakan korang punya lot size saja. Okay, menggunakan korang punya lot size saja. Simple. So semua orang clear ke tak? Okay, so besok mungkin saya akan start aktif dengan korang dalam petang sikit ataupun tengah hari. Saya kena settlekan urusan saya kat bank dulu. Daripada pagi tu sampai tengah hari tu saya akan settlekan dekat bank dulu. Dan only petang tu saya start aktif dengan korang. Okay, so saya tak nak kalau petang tu saya masuk Telegram tu saya tengok korang dah lost ke apa benda ke. Dia takkan lost pun kalau kita fokus kat breakout. Okay, insyaAllah. Kita nak tengok lukisan notes sekejap. Okay, nak tengok. Nak tengok yang mana? Dah, atas ni semua dah tulis belum? Yang sideway. Okay, so kita punya next session nanti saya akan bagi tahu. Okay, itu time semua orang kena bawa buku, pen. Kita memang banyak menulis nanti. Banyak menulis. Lepas tu make sure korang dalam program ni korang sediakanlah satu buku yang khas. Satu buku yang khas memang untuk saya bercakap dengan korang dan korang tulis.
sampai bila pun boleh pakai buku tu insyaAllah. Okay, so saya harap pun dengan saya telah memberikan sedikit sebanyak perkongsian hari ini dapat membantu trading saya juga. Sebab lagi banyak saya share dengan korang, lagi saya alert, lagi saya peka dan saya pun get better every day macam korang. Okay, so itu saja untuk malam ni. All the best untuk besok. Macam biasa, fokus breakout, cari breakout dan tunggu je dalam zone breakout tu. Jangan pening-pening. Dalam zone breakout tu baru korang kena buat decision. So selagi benda tu belum masuk dalam zone, selagi benda tu belum masuk dalam zone breakout, ignore, tak perlu trade, tak perlu apa-apa. And itu sajalah. Tapi siapa yang trade tu, all the best, good luck. InsyaAllah kalau kita gunakan benda ni sebaik mungkin, dia lagi memantapkan lah kita punya trading. Simple. Okay, so itu saja untuk malam ni. All the best, good night. Assalamualaikum, I'll see you soon. Waalaikumsalam. Terima kasih, Gap. Terima kasih. Assalamualaikum.